Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berkumpul lagi. Insya-Allah pada malam ni menyambung ini kelas pengajian kita berkenaan dengan akidah Islam berdasarkan manhaj salaf, iaitu kitab yang diterjemahkan oleh Profesor Basri Ibrahim hafizahullah daripada kitab daripada laman web Durar Sunniyah dalam masalah akidah. Baik, alhamdulillah. So kita hari tu kali terakhir kita bincangkan, kita habiskan berkenaan dengan tajuk keistimewaan akidah ahli sunnah. Okey. Okey, keistimewaan akidah al-sunnah ni kita kata hari tu dia pertama sekali sumber yang selamat, kemudian penyerahan penyerahan diri kepada Allah dan Rasul, sanad bersambung dengan Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan imam terkemuka, jelas dan terang, bersih daripada kekacauan dan kekeliruan, punca kemenangan dan kejayaan dunia dan juga akhirat, akidah pegangan jemaah umat orang-orang Islam, kekal tetap stabil dan juga disepakati, tauqifiyah bukan ijtihadiyah, itu berdasar kepada nas, tidak bertentangan dengan akal, sesuai dengan fitrah, syumul, pertengahan, bukan tidak gulu, tidak cuai, tidak melampau, tidak cuai. Okay, baik, alhamdulillah, so kita habiskan situ sampai kesimpulan nanti kita kata bahawa itulah keistimewaan bagi akidah ahli sunnah atau berdasar manhaj salaf. Baik, hari ini kita akan masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga, pendirian ahli sunnah wal jamaah. Pendirian ahli sunnah wal jamaah. Baik, pendahuluan. Golongan ahli sunnah wal jamaah mempunyai pendirian yang baik dan murni tentang beberapa isu, terutama sekali isu takwil. Takwil ni kalau ikut kita nak fahamkan betul-betul, bismillah, ada istilah yang salaf. Jadi takwil itu tafsir. Takwil itu adalah tafsir. Lepas tu ada yang datang kemudian, jadi takwil ni adalah pengalihan maksud daripada asal kerana kemustahilan sesuatu. Contoh macam bila kata Allah Ta'ala mendengar, tapi kalau buang. Allah Ta'ala sebenarnya tak arash, mustahil ikut akal, buang. Itu takwil. Yang bagi kononnya untuk menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk, dia takwil. Jadi sebenarnya ahli sunnah punya pendirian yang baik, murni tentang beberapa isu, terutama sekali isu takwil, isbat. Kita isbat tentang Allah Ta'ala. Juga tafwid, serahkan kepada Allah Ta'ala apa yang dikatakan tentang dirinya. Itu tiga perkara ni memang sebenarnya kita ahli sunnah ada pendirian yang murni tentang tajuk ni, yang tidak ikut akal, yang bukan juga kita panggil apa, sembrono, ikut ke pendapat sendiri, yang berpanjangan sehingga ke zaman ini. Sebenarnya ini tajuk ni lah yang bila kita dengar orang ni kata tak ada Allah Ta'ala, tak sekian, tak itu, tak ini, semuanya berkaitan tiga perkara ni, iaitu berkenaan dengan takwil, isbat, tafwid. Takwil tadi saya kata mengalihkan maksud daripada maksud asal kepada maksud pinjaman ataupun selainnya kerana kemustahilan ikut akal bagi diorang. Bagi kita maksud asal takwil ni adalah tafsir, bukannya takwil macam dikatakan tadi.
isbat, kita menetapkan bagi Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Sebenarnya takwil dan isbat ni sebenarnya kalau ikutkan kita dah sebut dari tu, kaedah al-sunnah adalah kita isbat dengan tanpa tamsil. Kita isbat Allah Ta'ala dengan tanpa contoh. Allah Ta'ala kata dia ada apa, kita kata ada. Macam mana? Tak ada. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tapi kita tanzih dengan tanpa ta'til. Kita tanzihkan Allah Ta'ala daripada keserupaan dengan makhluk, tetapi bukan kita buang maksud apa yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Itu pegangan kita. Jelas. Tentang tafwid pula, menyerah kepada Allah Ta'ala apa yang dikata tentang dirinya, tentang apa dia nak beritahu. Itu semua tu pada sudut yang perkara-perkara yang luar daripada batasan pengetahuan kita. Adapun yang lain-lain Allah Ta'ala beritahu pada kita, kita faham. Sebab kita beriman untuk beramal. Kita beriman Allah Ta'ala mendengar, untuk kita jaga lisan kita jangan berkata-kata benda yang tidak patut. Dan kita Allah Ta'ala melihat, untuk kita jaga tindakan kita. Kita Allah Ta'ala mendengar akan suara. Jadi kita berdoa menyeru Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So sudut iman kita untuk amal. Iman kita untuk amal. So basically kita tak pernah ada contradiction dalam perkara ni. Okey. Memang gitu kita sejak yang berpanjangan sehingga ke zaman kini. Pegangan mereka adalah bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah dan pandangan as-salafus salih terdahulu. Hari ini kedapatan sesetengah golongan yang berusaha menafikan Allah itu bersih daripada, menafikan Allah Ta'ala bersih daripada sifat-sifat makhluk dengan melakukan takwilan dan seumpamanya. Tapi malangnya ia telah mengheret mereka kepada menafikan nas Quran itu sendiri. Ini kita kata dia takwil sebab apa? Sebab nak tanzih. Sepele sekali, apa maksud? Tak tahu. Allah mendengar. Mendengar? Tak tahu. Tanya lagi, yang kata lah mendengar. Tak tahu. Dia macam tu, tak macam tu. Terus kalau kita tengok macam apa, ada buku-buku macam Muhadijul dan sebagainya, dia buat kitab kan, Akidah Syairah sebagainya. Sebenarnya dalam buku tu dia jelaskan. Dia sebut berkenaan dengan, dia kata Allah Ta'ala tak melihat, Allah pelihat. Tak mendengar, pendengar. If you ask them, what is pendengar? Melihat kita faham. When you say melihat, mendengar. Melihat akan pergerakan. Mendengar akan suara. So basic dia, kalau kita faham kalimah melihat, kita faham maksud. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihatnya Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan yang padan dan layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendengarnya Allah Ta'ala macam tu juga. Kita akan menafikan akan maksud. Cuma cara kita tak tahu. Sebab Allah Ta'ala tak ada contoh untuk dibandingkan dengan makhluknya. Itu yang kita pegang. Tapi mereka kononnya tak nak Allah ada sifat makhluk langsung. Sampai sekali buang semua sekali apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Belum lagi masalah istiwa. Bab mendengar melihat tu pun, bahkan berkata-kata tu pun diorang akan tolak. Sebab nak bersih dari sifat makhluk. Ini realiti yang banyak orang tak faham sebenarnya. Kenapa kadang-kadang kita bertembung sangat dengan kumpulan ni? Sebab dia nafikan Allah Ta'ala punya sifat. Yang Allah kata dia ada sifat tersebut. Lepas kita kata mereka dengan golongan Jahmiyah, mereka dengan Mu'tazilah sama, diorang marah. Kenapa samakan kami dengan Jahmiyah? Kenapa kata kami ni mau ikut Mu'tazilah? Walaupun memang diorang cakap macam tu, realitinya mereka cakap benda yang sama. Dia tak nak ikut apa yang salafus salih katakan. Mana Allah berkata-kata Al-Quran kalamullah, stop situ. Dia tak boleh. Dia mesti nak masuk juga. Nak bahaskan lagi. Kononnya membersihkan Allah dari sifat makhluk. Okey, sampai last sekali apa? Menafikan nas Al-Quran itu sendiri. Sedangkan menafikan nas Al-Quran merupakan sesuatu yang boleh menjerumuskan seseorang kepada kemurtadan dan keluar daripada Islam. Ini masalah ni. Sebab kita nafikan Quran, maka kita menafik, kita tak percaya Allah Ta'ala kata tentang dirinya, tafikan apa pengertian Al-Quran, maksudnya kita murtad lah. Itu realiti yang kita kena faham. Okey, nanti dia baca sini, tengok kita mengkafirkan. Tunggu jap, tak habis lagi. Kita tak jelas lagi. Okey. Dalam Al-Quran Karim, dalam Al-Quran Allah menjelaskan dia mempunyai dua tangan. Ia bermakna dari aspek mempunyai dua tangan, ia tak boleh nafikan kerana Allah sendiri yang menjelaskan demikian, dan para ulama tidak membezakan pendapat tentang perkara tersebut. Sebaliknya mereka hanya berbeza pendapat ialah konsep dua tangan itu sendiri. Pada bagi Allah Ta'ala ada, tapi tak macam makhluk. Macam mana? Tak tahu.
tak ada bandingan, tak ada contoh, tak ada keserupaan. Kita nafi tak boleh. Lepas tu kita kata kita isbat dengan tanpa apa? Tanpa contoh. Sebab kita tak ada contoh untuk bandingkan. Allah Ta'ala laisa kabithlihi syai'. Okey. Dia kata apa? Okey. Golongan ini golongan salaf menyatakan Allah Ta'ala punya dua tangan sebagaimana yang dia sendiri nyatakan, tetapi yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu yang kita cakap. Allah Ta'ala dua tangan? Ya. Macam mana dia kata? Macam mana? Mana kita tahu? Macam juga kalau kita aplikasikan kepada dengar. Allah mendengar. Dengar. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi mendengarnya Allah Ta'ala tak seperti mendengarnya kita. Kita mendengar perlukan kepada adanya udara. Kita kena ada telinga. Kita kena ada saraf apa kan audio yang dalam telinga kita. Ada gegendang, kena ada tulang tiga serangkai. Lepas tu kita kena ada semua benda tu. Otak untuk menterjemahkan getaran tadi kepada bunyi. Kita perlu. Allah Ta'ala tak perlukan benda tersebut. Kita makhluk. Allah Khalik. Masalah mendengar kita faham. Macam Ibrahim kata apa? Alhamdulillahilladzi wahabani al-kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang kurniakan aku ketika dah tua Ismail dan Ishaq. Dalam surah Ibrahim 39. Surah Ibrahim ayat 39, Allah nyatakan Ibrahim alaihissalam berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah yang kurniakan kepadaku alal kibari, ketika dah tua, Ismail wa Ishaq. Ismail dan Ishaq. Betul dia kata apa? Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar akan rayuan, dengar akan seruan, dengar akan doa. Tuhanku benar-benar mendengar akan doa. So, bila kita kata ya Allah, Allah dengar. Apa kita kata? Kita faham dengar tadi. Lepas tu kita kata, kau dengar tak? Aku cakap, ya, dengar juga. So jadi kau dengar Allah dengar? Tak boleh lah. Sebenarnya bab asma' dan sifat Allah Ta'ala tadi, pada tak kisah istiwa ke, tangan ke, mata ke, mendengar ke, melihat ke, berkata-kata ke, semua dalam kedudukan yang sama. Macam kita katakan Allah berkata-kata. Macam mana kita boleh bayangkan? Musa mendengar, kata-kata Allah Ta'ala, ya dengar. Dia kata tak dengar pula. Tapi kalau dengar, dia start. Ini bahaya sebenarnya. Yang sebenarnya kita ahli sunnah dah sangat jelas. Bila orang tu kata kita bukan mencontohkan Allah dengan makhluk. Dia kata menjisimkan Allah Ta'ala. Sangat tak betul dia cakap yang tu. Kita bukan masalah jisimkan Allah Ta'ala. Sebab kita kata apa Allah kata tentang dirinya. Macam mana Allah Ta'ala kata dia mendengar, dia melihat, dia berkata-kata. Macam tu kita kata dia mendengar, melihat, berkata-kata. Dan pada dia kata dia ada tangan, ada mata. Macam dia cakap. Macam mana? Tidak ada pada kita sebarang bandingan. Hatta kumpulan tadi dia kata tak boleh melihat Allah Ta'ala. Sebab dia kata Allah Ta'ala dilihat bertempat dia makhluk. So in the end dia reject Allah dilihat. Lepas tu even Nodros dia kata apa? Allah tak dilihat, tapi dekat mata kita ni Allah akan cipta image. Lepas tu kita tanya, image tu makhluk ke tidak? Pula kalau Allah cipta image tu makhluk ke tidak? Ini sebenarnya realiti. Diorang memang tak boleh terima. Macam mana Quran sebut, macam mana hadis kata, dia tak boleh terima. Dia akan cuba tolak juga, kerana dia kata rupa makhluk. Sebab ada dikuasai oleh masa dan tempat, dia makhluk. Bergerak atau berubah, makhluk. Pasal itu yang dibuatkan oleh Aristotle dalam dia punya Maqalatul Ashr. Digunakan sistem Aristotle tadi untuk nafikan mana yang bukan Tuhan, mana yang makhluk. So dia pakai sistem tersebut. Sedangkan kita ahli sunnah, bila Allah kata berkata-kata, macam mana kita tahu? Allah ada wajah? Adalah. Allah Ta'ala kata dia ada wajah? Ada. Kita cakap, kalau dia ada wajah, maksud dia boleh dihadap. Kalau dia dihadap, dia bertempat. Ini masalah yang sebenarnya anda kena faham. Bagaimana ada orang kata macam ustaz ni sibuk sangatlah masalah ni. Sebab kita tak boleh nafikan apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Once kita boleh nafikan bab tangan, kita akan nafi bab dengar. Kita akan nafi bab kalam. Kita akan nafi bab semua sekali. Hatta lah sekali marah pun kita nafi.
Marah pun kita nafi. Sebab apa? Kalau marah, saya marah, awak marah, dia marah, Allah marah. Tak boleh lah. Allah tak marah. Sayang pun tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Allah sebut innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang bertaubat. Yuhibbul muhsinin. Sayangkan orang yang buat kebaikan. Yuhibbul muttaqin. Sayangkan orang bertakwa. Tiba-tiba awak nak kata, kalau kita ahli sunnah, kita beriman tentang sifat sayangnya Allah Ta'ala, kita kejar karakter tadi supaya kita jadi golongan yang disayangi oleh Allah. Itu sebab kita beriman. Mereka terbalik. Dia kata jangan kata ada, buang habis. Buang satu, buang semua. Sebenarnya konsep dia. Sebab apa Allah Ta'ala kata tentang dirinya, kalau kita ikut bandingan pada makhluk, memang ada lah pula. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita melihat, Allah melihat. Dia buang. Sebab sekali terbalik kan. Dia kata, sebab tu dalam konsep sifat 20, dia tak kata Allah Ta'ala mendengar. Dia kata kaunuhu sami'an, berkeadaan dia mendengar, berkeadaan dia melihat, berkeadaan. Bukan dia mendengar sekarang, tapi dia berkeadaan mendengar, berkeadaan melihat, berkeadaan. Itu yang kalau orang tak faham sebenarnya. Benda ni bahasa agak bahaya. Sebab in the end last sekali tak ada. Betul last sekali Allah Ta'ala pun last sekali tak ada bagi diorang. Tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Tak bercantum, tak berpisah. So last sekali kat mana? Tak ada lah. Ini realiti permainan akal tadi. Yang kita dalam Islam ahli akidah ahli sunnah wal jamaah yang ikut manhaj salaf, tidak kita ikut cara tersebut. Itu kena ingat berkali-kali. Tiap kali mereka dia kata menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah kata dia ada. Apa dia kata dia ada, kita faham dia ada, tapi tak tahu rupa macam mana. Habis. Stop situ. Bukan pula kita tafwid tak faham pula. Dia kata tafwid tak faham lah. Mendengar tu apa? Kau tak faham buat apa awak nak doa buat apa? Itulah sekali ada orang kata tak payah doa, Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Sedangkan kita terbalik. Allah kata ud'uni astajib lakum. Seru aku, panggil aku, doa kepadaku, aku mustajabkan untuk kamu. Kita balik. Ya Allah suruh nanti kita buat. Sebab Allah Ta'ala tahu semua dah. So ada orang kata tak payah minta lah. Kita ni hamba. So tuntutan Allah Ta'ala kepada kita, minta kepada aku. Macam Nabi kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tak minta pada Allah, Allah murka kepada dia. Ni konsep yang kena jaga-jaga ni. Sebab kita beriman untuk beramal. Macam kita beriman Allah turun sepertiga akhir malam untuk kita bangun waktu itu. Bukan tengok bola. Tengok bola ke, kalau perempuan tengok Korea ke. Tak cakap sini, jangan giling kepala. Relax dulu. Bismillah. Bukan sini, tempat lain. Ni saya sebut ni, apa saja saya sebut tentang perempuan, bukan sini, tempat lain. Tak ada realiti macam tu. Dan saya bukan ni, kakak saya ramai. Saya 8 orang kakak, meninggal 8 orang dah. Ni geng perempuan, sama lah perangai tu. Kalau 8 orang, saya ada 8 contoh depan saya. Lepas tu campur adik ipar, campur isteri sekali. Banyak contoh. Jadi tu salah giling kepala lah apa, relax. Tak apa. Macam lelaki memang diorang tak basuh dengan aku. Bangun malam tengok Piala Dunia World Cup, sanggup bangun kunci jam untuk solat subuh. Idak sekali-kali pergi masjid. Idak dia bangun awal. Bagi alasan pula masjid tu cepat sangat, masjid tu kunut subuh, macam-macam benda je. Tak nak pergi punya cerita, habis keluar. Tapi diorang ustaz, diorang buat zikir kuat. Awak solat tidak? Solat balik lah lepas tu. Lepas tu tapi ustaz dia kunut semua. Kunut lah sekali, masalah dia. Tapi kita kamu doa. Tak nak pergi cakap tak. Kalau malas, cakap malas. Hampir tu. So kena faham sudut dia memang. Bila kita beriman Allah turun sepertiga akhir malam. Pasal waktu tu, waktu makbul doa. Mana? Saya bertekak dengan ramai orang dalam kelas. Dulu budak Faisal yang dulu yang pergi mana tu kan. Dia macam tu. Dia tak puas hati masalah kunut subuh. Saya terangkan daripada mazhab Ahmad. Imam Ahmad cakap sendiri. Dia tak puas hati. Dia kata benda ni bid'ah sebagainya. Saya macam pandang muka budak ni kan. Aku ustaz kan kau ustaz?
Kena ada ni ayat baru lah. Itu kat kami dekat Al-Khadim malam. Siapa entah seorang. Dia tanya pasal masalah solat. Jamak suari. Saya kata jamak suri atau suari itu bukan suria. Dia keluar. Jamak suria. Dia kata meeting jadi terlampau meeting lama sangat. Bertelajak. Saya kata teruk mana meeting pun takkan tak boleh berhenti pergi tandas. Boleh tak pergi tandas? Dia kata boleh. Kalau boleh tandas boleh, kenapa tak boleh pergi solat? Banyak orang cakap saya. Dia kata ustaz saya gini. Boleh berhenti pergi tandas? Kalau boleh pergi tandas kenapa tak pergi solat? Tapi ketika dia bincang tu keluar jamak. Dia tanya soalan. Kalau seorang tu solat jamak suari atau suria. Suari suria 3:30 dia solat asar. Dia solat zuhur, solat asar sekali 3:30. Saya kata itu bukan cara dia. Cara yang kata suari atau suri ni, dia lewatkan zuhur sampai akhir waktu, asar awal waktu, solat sekaligus, kemudian buatlah kerja. Atau berehat ke, berehatlah, tak kisah. Ataupun maghrib akhir waktu, isyak awal waktu. Itu yang Nabi sarankan kepada wanita yang istihadah, yang darah dia keluar banyak, yang tak boleh nak banyak kali datang menyucikan diri. So Nabi suruh dia buat macam tu untuk mudahkan dia. So saya kata boleh buat macam tu lah. Tapi kalau yang ni 3:30 ni, saya kata tak boleh. Bila engkau solat, saya kata kalau solat sebelum waktunya void. Kita terjaga solat. Tiba-tiba buat azan subuh. Aci kot. Tak ada aci kot. Kau solat balik. Sebab ini tak boleh. Sebelum waktu masuk. Lepas waktu masuk, terlambat, boleh valid. Sebelum masuk waktu, tak boleh solat. Memang void. Memang tak boleh. Tak akan jadi halal. Pelik kan macam. Tapi tak boleh ke? Tak boleh dia kata. Tak boleh. Suria tak ada jamak suria. Jamak suria tak ada. So kadang-kadang benda macam ni, macam kita kata tentang masalah ni kan. Tadi dia timbang saya lagi. Macam ni, kau ustaz ke aku ustaz? Ujung tu dia kata, aku ustaz, aku diam. Saya cakap banyak. Kadang bukan nak main buah ni. Tapi kalau dia degil ingat kan. Kita bagi hadis Nabi, kita sebut hadis apa tu? Hadis 2, hadis 3. Dia tak ada hadis pun. Dia pergi pakai logik dia. Tapi. Saya pun kata, macam last sekali saya kata, kau ustaz ke aku ustaz? Nabi nak suruh diam. Kadang benda macam tu simple je. Macam kes tadi lah, macam Allah Ta'ala tanya. Takkanlah salafi tak nak pergi solat subuh dan sebagainya kan. Memang timbul. Ada orang yang tak nak pergi solat subuh berjemaah sebab kerana adanya kunut subuh. Dia bagi alasan lah. Kalau malas cakap malas, dah udahlah. Pening kepala buat apa? So ulang balik. Sepertiga akhir malam kita beriman Allah turun ke langit dunia untuk kita bangun dan ya Allah. Kita beriman untuk beramal. Itu yang sebenarnya orang tak faham. Bila kita kata Allah Ta'ala ada wajah, kita beriman untuk beramal sebab kita nak jumpa Allah Ta'ala, nak berjumpa dengan dia. Nikmat terbesar di syurga melihat pada wajah Allah. Hadis Nabi sebut dah. Pun masih lagi masalah. Kita beriman untuk beramal. Yang mereka ni duk nafikanlah Allah tidak begini, tidak begitu, tidak sekian. Ya. Itu masalah dia. Last sekali arash kosong. Kalau turun, kau gatal fikir macam tu apa? Sebab kita fahamnya tu, bagi kita Allah Ta'ala cakap tentang dirinya, ya, dia tak cakap, kita diam. Macam mana? Tak tahu. Yang kita faham, waktu seperti akhir malam tu adalah waktu makbulnya doa. Allah Ta'ala seru, tak adakah siapa nak minta aku berikan? Tak ada siapa bertaubat, aku berikan taubat. Allah Ta'ala seru pada waktu berkenan. Kita beriman untuk beramal. Ini yang kunci sebenar. Pada sudut semua asma' dan sifat Allah Ta'ala, kita beriman untuk beramal. Bukannya masalah berbahasan untuk logik, tak. Untuk membayangkan Allah Ta'ala dengan bayangan. Bahkan ia adalah beriman untuk beramal. Okay? Baik. Manakala golongan Asy'ariyah berpendapat ia mau maksud kudrat dan iradat. Kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Dan bukannya tangan itu sendiri. Okey. Baik, pendirian ahli sunnah terhadap takwil.
Pendirian golongan ahli sunnah terhadap takwilan berdasar kepada beberapa perkara, iaitu pertama ijma' sahabat dan tabi'in. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah menyatakan berita-berita tentang sifat Allah adalah selaras dengan yang terdapat dalam kitab Allah. Ia dinukilkan oleh khalaf daripada salaf, kurun demi kurun, dan daripada zaman para sahabat, tabi'in dan sehingga ke zaman kita dalam bentuk sifat bagi Allah Ta'ala. Begitu juga dengan keperluan mengetahui, beriman dan menyerah kepada apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kitab yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan nabinya, dengan menjauhkan daripada takwil. Takwil tu maksudnya kita terbalikkan maksud tadi. Ini pasal istilah takwil ni kalau kita buka dalam tafsir, contoh Imam At-Tabari, kalimah takwil tu adalah tafsir. Sama maksud takwil tafsir. Aisyah radhiyallahu anha sendiri sebut takwil tu adalah melaksanakan perintah. Kan bila Nabi SAW, bila baginda beberapa tempoh sebelum kematian baginda SAW, baginda mula menukar bacaan ketika rukuk dan sujud kepada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhan kami, bihamdika, dengan sepuji-pujian kepadamu, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah aku. Nabi mula tukar bacaan rukuk dan sujud. Lalu Aisyah tanya Nabi, kan kenapa tukar? Nabi kata, aku diberikan oleh Tuhanku tanda. Bila aku dapat tanda tersebut, aku nak sebut ni. Ini dalam surah An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah Ta'ala dan juga penaklukan, kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kau lihat manusia, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan masuk dalam agama Allah Ta'ala berbondong-bondong. Kau nampak tanda tadi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbih dengan kau memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sehingga dia maha beri taubat. So Aisyah kata Nabi punya perbuatan adalah Nabi mentakwilkan akan Quran ayat tadi. Maksud dia merealisasikan atau melaksanakan tuntutan ayat tersebut. Itu maksud takwil. Tapi zaman kita sekarang ni dia tak nak tafsir, dia takwil. Dia kata tak nak takwil. Saya tak tafsir, saya takwil. Saya tak nak tafsir. Ini kan tadabbur. Saya tak nak tafsir. Ini adalah takwil, dia kata. Ini realiti yang kita kata berlaku dalam keadaan mereka nak lari daripada maksud asal. Jadi kata ini takwilan, ini bukan tafsiran. Walaupun sebenarnya pada salaf takwil dan tafsir itu adalah sama. Ikut lain adalah perealisasian, itu maksud asal. Baik. Dia kata menjauhkan daripada takwilan, maksudnya alih maksud, dan ingkar atau tak setuju dengan maksud. Meninggalkan daripada mengumpulkan contoh. Buat contoh pun tak boleh. Dan kaitan dengan cara tertentu. Sebab Allah Ta'ala tak ada contoh untuk kita bandingkan. Sebab tu kita tak boleh nak tahu tentang Allah Ta'ala kecuali dengan satu cara. Dia 3 kan kita sebut hari tu. 3 cara untuk kita kenal Allah Ta'ala. Pertama, nampak sendiri. Kalau kita nak tahu satu benda, saya sebut kalimah. Satu kalimah. Saya sebut kalimah ni macam saya kata Hanzol. Tahu Hanzol? Dia buah. Sebut buah. Saya sebut kalimah ni kan orang macam. Okey, siapa tak pernah nampak? Dia tak tahu kalimah ni apa. Tapi dia boleh pindah pada cara kedua. Bila saya sebut contoh. Saya sebut contoh. Kalau saya kata kalimah Hanzol ni adalah, saya sebut kan. Saya contoh macam ni. Okay, sebelum saya tunjuk gambar dia, saya sebut dulu. Hanzol ni saya kata dia pasal dia ada contoh. So saya boleh buat. Nampak sendiri tuan-tuan tak pernah nampak. Tapi saya sebut, tuan-tuan ada benda tu ada contoh, tuan-tuan boleh bayang. Saya kata Hanzol ni macam buah tembikai. Keluar gambar Tapi kecil. Keluar gambar. Ada bulu. Dia berbulu. Ingat saya buat lawak ke? Lain macam dia kalah. Okey. Berkerak 2 macam timun. Boleh kerak 2 macam timun. Ni Hanzol.
Dia bukan kat Malaysia tak ada. Nampak bersepah. Kalau dekat belah tanah Arab bersepah. Ni Hanzal. Bukan dia tipu rupa dia tu. Mesti dia kata buat temikai. Betul tak? Kemudian kalau kerat ni, dia kecil je bukan besar. Hanzal ni. Images kan. Ni macam tu. Dia kalau kerat dua ni buah ni, kalau kerat dua, dia ada bulu-bulu, lepas tu kalau kerat dua dia macam timun. Dalam macam timun. Buah ni sangat pahit. Dibandingkan dalam hadis Nabi SAW untuk perumpamaan orang munafik tak baca Quran. Macam pokok buah ni. Rasa pahit, bau tak ada. Rasa pahit, bau tak ada. Dia ada bulu-bulu halus dekat buah tu. Jadi panggil buah ni Hanzal. Buah Hanzal. Dia bermanfaat untuk siapa ada buasir, kerat dua, sapu getah dia dekat kawasan kena buasir tu. Dia kecut. Ni kisah benar ni, tak ada ni, tak memang betul lah. Okay. Sekarang bila saya sebut bila saya sebut tadi Hanzal, orang tak pernah tengok, tak nampak. Siapa pernah nampak? Nampak. Okay. Sekarang ni bila kita nak kenal satu benda, kita nampak sendiri. Tak pernah nampak? Tadi. Tapi saya boleh jalan kedua kita ada contoh. So saya boleh bandingkan. Saya sebut ni keluar gambar. Saya sebut temikai, ada gambar. Saya sebut saiz, ada gambar. Kan dia jadi ada gambar. Okey, bagi Allah Ta'ala yang pertama dah tak boleh. Sebab macam Nabi kata, kita akan lihat Allah Ta'ala kecuali lepas mati. Kedua, untuk contoh, laisa kamitslihi syai'. Orang contohkan apa? So dengan untuk Allah Ta'ala tinggal last je. Ini perkhabaran dia sendiri bagi tahu tentang diri dia, atau nabinya bagi tahu tentang dirinya. Habis. Tinggal itu je cara kita kenal Allah. Yang ini tak boleh, yang ini tak boleh. Yang ini je tinggal. Sebab tu kita sebenarnya tak ada timbul masalah takwilan ke, bayangan ke, tak boleh bayang. Yang lain kita boleh bayang sebab ada contoh. Manusia ni walaupun dia unik, kawan kita unik, tapi unik dia tadi bukan maksud dia tak ada bandingan dekat dunia ni. Ada. Allah saja yang laisa lahu kufu. Laisa lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sekufu dengan dia untuk dibandingkan. Sebab tu kenapa tak ada bandingan untuk dibandingkan. Sebab tu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seperti umpamanya. Seperti umpamanya pun tak ada. So awak tak boleh bayang lah. Tinggal satu je. Apa? Dia sendiri bagi tahu siapa dia. Kita tinggal itu je sebenarnya. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal itu je. Sama dia beritahu sendiri dalam kitabnya, atau dia beritahu kepada kita oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lain jalan semua bohong. Meditasi lah, pejam mata lah, cari titik Tuhan, semua bohong. Kan, duduk dalam gua, tunggu sampai apa? Kebenaran datang, semua tak ada. Tak ada dalam ni. Ambil kain kelak tutup kepala macam apa? Geng-geng apa? Tarikat. Ambil tawajuh, tutup ni, dengar berzikir sampai bergema semua. Semua bukan. Sebab kita tinggal satu ni je. Ni satu je. Ini dia bagi tahu sendiri atau Nabi ni yang bagi tahu kita. Lain tak ada. Ni dua ni tidak akan jadi. Okay? Tak ada bandingan. Baik. Berarti kata tak ada dengan cara tertentu. Okay. Baik. Qadhi Abu Ya'la pula menyatakan bukti menunjukkan bahawa batalnya takwil ialah para sahabat dan tabi'in yang datang selepas mereka memahami ayat-ayat mengenai sifat Allah Ta'ala sebagaimana zahirnya dan tak berusaha untuk mentakwilkan dan memalingkan daripada zahirnya. Dia tak ada terbalik-terbalikkan pun. Takwil maksud dia alih dari maksud asal. Contoh maksud asal harimau adalah harimau lah. Bila jadi mustahil? Boleh. Sebab contoh saya kata, minta maaf lah lambat hari ni. Tadi ada rimau tengah jalan. Orang yang dengar macam, Ustaz ni kata rimau. Tapi rimau dekat Malaysia ni. Okay, kat sini lah, kat KL. Tapi kalau kata orang tu pergi LTP ke LPT? LPT. Kan kes rimau dilanggar berkali-kali. So kalau ada kata kita punya saudara balik daripada Kelantan, balik-balik kan, uish, tu gila tadi dekat highway rimau besar. Kita nampak apa? Rimau betul ke rimau tipu? Betul lah. Dia masalah kemustahilan tadi. Bila kita tengah duduk dekat jalan Salak Selatan ni, kau tahu malam tadi kereta tak boleh jalan, ada rimau tengah jalan, kita cuma
Mana boleh? Nampak tak? Kemustahilan itu bila akal kita tak boleh pegang. Walaupun mungkin betul. Rimau tu keluar. Memang ada rimau tu berlepas. Ada sarkas lintas lepas ni, terjatuh rimau dia. Tinggal dekat depan ni. Jadi realiti dia, masalah penafian guna akal ni yang problem sebenar dia. Itu dia kata takwil tadi. Sebab mustahil. Kita tanya balik, ikut apa mustahil tadi? Ikut akal. Bukan ikut nas. Bukan ikut dalil. Pada kita ikut dalil, tak ada masalah sebab kita dah ada guideline besar. Laisa kamitslihi syai'. Habis. Dia kata Allah Ta'ala kata dilihat. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Dia orang kata ada tangan. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Wajah dan seterusnya. Apa dia kata tentang dirinya, tidak kita nafikan. Dan tiap kali orang tanya macam mana, laisa kamitslihi syai'. Simple kan? Yang orang pergi tak ada, terbalik lah, tak nak. Sebab orang nak larikan daripada realiti. Alasan dia sebab mustahil. Tapi kita tahu LPT tadi kan, rimau. LPT, rimau. Kan? Bila sebut pasal baik kali jadi kes, orang terlanggar rimau lompat tengah jalan. Semua tunjukkan kita, kalau orang balik LPT, kata, uish, ada rimau tadi. Terus kita, rimau hakiki. Bukan rimau majazi. Bukan rimau kiasan. Tapi kalau dekat Salak Selatan ni, kita punya tajuk asal, kita punya assumption tentang kata-kata orang tu. Kita yang kata tak boleh jadi, mesti benda lain dia maksudkan. Itu kita cakap. Walaupun mungkin betul malam tadi ada rimau terlepas. Nak makan burger lepas ni. Realiti dia boleh je. Tapi ini masalah dia. Dengan Allah Ta'ala, tiada bandingan untuk kita bandingkan. Menafi pun tak boleh. Kalau kita boleh bandingkan, maka kita nafikan sebab kita banding. Sebenarnya. Lepas tu sebenarnya orang yang mentakwilkan ni sebab dia tashbih. Kenapa? Dia membayangkan, betul. Kerana dia membayangkan, sebab tu dia takwil. Kenapa dia sibuk larikan maksud? Sebab dalam kepala dia ada gambar. Takkan macam ni. Maksud dia yang bayangkan. Kita ahli sunnah tak perlu pada perbuatan berkenaan. Sebab kita tahu apa saja Allah Ta'ala kata, ya. Macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Habis cerita. Itu je asas pertama kita. Okay? Dia kata apa? Jika takwil itu perlu dilakukan, sudah tentu mereka lah golongan yang lebih dahulu melakukannya kerana ia boleh menghilangkan kekeliruan. Sepatutnya diorang lah buat dulu. Hatta Nabi sendiri SAW patut cakap dulu. Maka Nabi sendiri tak patut gunakan kalimah yang sedemikian. Jika kita buka dalam buku Iljam Awam Ilmul Kalam, memang ada Syekh Imam Ghazali rahimahullah, dia timbulkan tajuk soalan ni. Dia kata kalaulah benda ni akan ada tashbih dan sebagainya, kenapa Nabi pakai kalimah ni? Golongan ahli kalam bising. Nabi tak reti ke? Start soalan. Takkan Nabi tak tahu, korang tahu? Tapi sebenarnya balik pada asal, pada golongan salafus soleh tak pernah masuk pun pada perbincangan tadi. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, dia kata stop situ lah. Dia tak ada datang sambungan macam mana, kenapa, tak ada. Tak ada soalan tambahan. Sebab Allah tak ada bandingan untuk dibandingkan. Tapi kita faham maksud. Untuk kita tak payah gambaran tadi ada, tapi kita apa sifat ubudiyah yang kita patut ada dengan sifat yang ada pada Allah Ta'ala tadi. Itu sebenarnya yang patut kita faham. Ini yang kena jaga betul. Baik. Okay. Bahkan diriwayatkan daripada mereka adalah mereka menolak takwil itu sendiri. Diorang tak nak pun takwilan. Syekh Islam Taimiyah menjelaskan ayat-ayat sifat yang terdapat dalam Quran tidak menimbulkan perselisihan dalam kalangan para sahabat sehingga membuat mereka berusaha untuk mentakwilkannya. Diorang tak pernah pun. Kekeliru, tak faham, tak ada. Beliau sendiri telah melihat kitab-kitab tafsir yang nukilkan daripada para sahabat dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka tentang hal tersebut. Beliau juga telah melihat kitab-kitab yang besar dan juga kecil, lebih daripada 100 buah kitab tafsir. Namun beliau tidak menemui sehingga ke zaman beliau
Mana-mana sahabat yang mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis sifat tersebut berbeza dengan yang biasa difahami oleh beberapa imam kemudian. Jauh. Imam-imam yang kemudian dalam bidang akidah pergi lari daripada apa yang para sahabat faham. Ini kita kata, kalau perlu pada takwilan, kenapa mereka tak buat? Ini perkara benda penting kena kita faham. Mereka sebut benda tu macam mana Allah Ta'ala firmankan, macam mana Allah Ta'ala katakan, tak pernah mereka alih daripada maksud asal. Okay? Imam Al-Auza'i menjelaskan, kami dan golongan tabi'in menyatakan Allah berada di atas arasy-Nya. Kami beriman dengan sifat Allah yang disebut dalam sunnah. Kenapa sunnah sebut? Kita beriman dengannya. Itu asas yang tak boleh kecuali dinafikan. Tapi pada sudut asal macam saya sebut tadi kan, bila golongan yang kata Allah tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak bisa, so arash buat apa? Dia pergi gatal buat fikir Allah tak perlu kepada arash. Kalau orang cakap macam tu, dan masalah cabut nyawa orang mati pun, Allah perlu ke malaikat maut? Malaikat maut untuk cabut nyawa awak, Allah perlu ke? Nak jaga neraka perlu malaikat Malik, jaga syurga kena berminat Tuhan, Allah perlu ke? Jawapannya tidak, Allah tak perlu. Tapi dia tunjukkan kekuasaan, kebesaran kerajaannya dengan beritahu ini ditugaskan untuk sekian dan sekian. Itu adalah agihan tugasan tadi. Macam nak tengok orang kaya, nak tahu orang tu kaya tak kaya, tengok dia punya orang gaji. Okey, kalau orang gaji, okay, macam akak kita ni, kaya, 2 gaji, 2 orang gaji. Lepas tu kita tengok abang tu lagi kaya. Kau tahu dia punya orang gaji dia, tukang masak nasi lain, tukang pergi kedai beli beras lain, tukang pergi kedai beli sardin lain, tukang potong sayur lain, tukang potong tomato lain. Tak, kalau kita sebut kan yang jumlah tadi, kita gila kayanya. Faham tak? Kekayaan tadi dizahirkan dengan agihan tugas tadi. Kekayaan tadi dizahirkan dengan mempunyai arash. Bukan maksudnya Allah perlu arash. Sehingga sana bukan Allah perlukan. Siapa kata Allah tak nak perlukan? Tak pernah dikata dia perlukan. Dia kata dia ada. Dia kata ada lah. Tak ada pula. Lepas tu dah sekali keluar arash orang beriman. Hati orang beriman arash Allah. Ilaha illallah wa la syarikalah. Hati punya kotor, tiba Allah punya arash kat situ. Ini semua ni kontradik. Punca dia sebab kononnya nak bersih Allah dari sifat makhluk. Okey. Kemudian B, ijma' ahli sunnah dan ahli hadis. Imam At-Tirmidzi pula menjelaskan setelah menghuraikan tentang hadis tangan kanan Allah. Dia kata apa? Ramai dalam kalangan ulama mengupas tentang hadis tersebut dan lain-lain seumpamanya. Begitu juga tentang hadis turun. Tuhan turun ke langit dunia setiap malam. Mereka menyatakan ia merupakan hadis yang sabit, perlu diimani, tak wajar diragui dan tak wajar ditanya bagaimana. Macam geng-geng sidang kalam, dia tanya, apabila Allah turun kat sini, lepas tu maghrib kan turun lagi, lepas tu isyak kan turun lagi. Ini masalah dia, kita faham kalimah tak tahu cara. Stop situ dah lah. Nanti kan belas kali semua nak ni, nak kita nak ragui. Malam Qadar, malam Qadar ikut Jepun ke, ikut Saudi ke, ikut US? Yang tu keluar ajaran sesat. Pada malam ini bulan berada betul-betul di atas Kaabah, maka bla 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 bla. Kan ada dia punya orang edar. Nanti ada Ramadan kan ada orang edar. Benda garut ni. Saya ingat sekali tu kita marah, kita tegur benda ni. Saya tegur orang tu tegur dalam grup dia punya kawan-kawan. Saya jawab lah. Lepas tu kan ada orang telefon daripada grup yang dihantar tu. Ada orang telefon. Dan saya simpan lagi nombor akak tu. Saya simpan akak nak kena sekolah. Tak serius, saya simpan tak ada lagi dalam handphone saya. Dia, saya tengah buat kereta, isi saya buat kereta, dia telefon. Assalamualaikum. Saya kata ya. Salam, saya kata. Awak ke yang tegur tajuk masalah malam ni tak boleh, malam apa, suruh orang nak beramal sekali awak tak bagi? Saya kata, mana satu ni kak? Malam ni sekian. Saya kata, ya betul, benda tu bukan daripada hadis Nabi, bukan ajaran Nabi. Awak ustaz ke? Lebih kurang kot ustaz. Awak ingat semua ustaz betul ke? Ilah syarikat dia nak sekolah dengan kita pula. Waktu tu dia kait dengan Mufti Meng. Kita pula waktu tu kawan kita
Imran yang dekat Yasin Taklim, ada nombor Mufti Meng direct. So dia mesej Mufti Meng bagi tahu orang kod nama dia, kata dia cakap. So dia tulis balik kat Instagram dia, nafikan. So kita share balik tu, kakak tu diam. Tapi masalah yang kakak tu, dia marah saya. Biarlah orang nak beramal. Yang awak tak bagi orang beramal, kenapa? Aku kata, akak ni dah tak kenal orang kan. Saya simpan, sampai sekarang ada. Akak nak kena sekolah. Ada lagi gambar dia tak? Ada gambar dia, serius. Tak tahulah, dia kadang-kadang berani. Ni akak nak kena sekolah. Tak ada lah. Masih simpan lah. Dulu ada gambar, sekarang tak ada gambar lah. Dia blok tak ada gambar. Dia kutuk dengan kau-kau. Akak nak ke sekolah, saya simpan. Tak apa benda. Tak realiti dia tu. Masalah dia tak tahu pun. Tapi cakap, ya Allah Tuhanku. So, tadi tajuk tadi lah, kita tak perlu andaikan apa-apa. Allah bagi tahu, kita beriman. Stop situ. Mereka menyatakan ia merupakan hadis sabit, perlu diimani, tak wajar diragui dan tak wajar ditanya bagaimana. Begitulah yang diriwayatkan daripada Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Allah bin Barak. Mereka mengatakan tentang hadis sifat tersebut berinteraksi dengannya dengan tanpa mengaitkan dengan cara tertentu. Kan? Macam dia kata macam tu. Jangan tanya macam mana. Kan? Jalankan macam mana ia datang, tanpa kita soal, tanpa kita serupakan, tanpa kita nafikan pun. Ni masalah nafi ni yang timbul tajuk. Penafian tu. Ya? Inilah pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Ibn Abdul Bar pula menjelaskan ahli sunnah berijma' atau bersepakat memperakui sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam Quran dan sunnah dan beriman dengannya. Mereka memahaminya dengan bentuk hakikatnya yang sebenar, bukan secara majas atau simbolik. Kan saya sebutkan simbolik tadi kan. Hakikat, rimau hakiki, rimau majazi. Singa? Singa itu kan, singa tak boleh kira. Dulu saya bagi tajuk bila nak fahamkan orang apa hakiki majazi ni. Macam kalau saya kata, kalau sebut kat Malaysia ni, minta maaf tuan, saya lambat, ada singa tengah jalan di Malaysia, dia akan jadi majazi. Orang kata ustaz mesti maksud lain. Tapi bila saya pergi Kenya, di Kenya kan rimau singa kan, rimau tak ada, singa kan bersepah tepi jalan. Kita pada dalam kelas, minta maaf tuan-tuan, lambat kelas hari ni, ada singa tengah jalan. Orang yang dengar tu faham singa betul. Di Malaysia kita guna istilah tadi, dia bagi majas lah, mesti ustaz maksud lain ni, bukan singa betul. Tapi saya tukar, sekarang saya tukar LPT, rimau, tembung dengan rimau di LPT. Memang semua orang kata hakiki, bukan majazi. Tapi kalau dekat Salak Selatan ni, ada rimau tadi depan tu, macam ada rimau tadi, dia akan jadi majazi. Dia bukan hakiki. Sebab otak kita akan cuba try to faham, macam mana boleh singa terlepas, rimau terlepas berjalan dekat Salak Selatan. Itu cara dia. Tapi dalam konsep pada Allah Ta'ala, kita faham maksud, ulang balik, kita faham maksud, tak tahu cara. So macam Allah Ta'ala kata ada tangan, adalah. Macam mana kita tahu? Menafikan kerja kita. Sebab dalil nanti insyaAllah akan datang, kita akan dengar nanti. Macam bila Allah Ta'ala kata kepada Iblis, ma mana'aka antas sujud lima khalaqtu biyadai, apa menghalang kau sujud kepada apa aku cipta dengan dua tanganku. Kan tadi kan dia kata kudrat dengan iradat kan. Kau ikutkan semua benda lain lah Allah cipta kudrat dan iradat. So kenapa Allah lebihkan Adam? Hatta kita nanti di hari kiamat, ketika mana kita minta Adam beri syafaat, antara benda kita sebut tentang Adam adalah, wahai Adam, kau bapa manusia, Allah cipta kau dengan dua tangannya, Allah singgah kau dalam syurganya. Kita akan sebut untuk ungkit kelebihan yang dia ada sebelum kita minta dia beri syafaat kepada kita. Menciptakan dengan dua tangan, tapi bukan dua kuasa. Dan dua kodratku. Apa salah pula kaitan macam tu? Mana dia kata dua kodrat? Dua tangan lah. Jangan terbalikkan nama tadi. Tapi dia kata kemustahilan pakai akal, itu tajuk lain. Kita kata Allah Ta'ala kata ada. Macam mana kita tahu?
Mana kita tahu? Kita faham kalimah, tak tahu cara. Okey, baik. Cuma mereka tidak mengaitkan dengan cara tertentu dalam memahami sifat-sifat tersebut. Memang salafus soleh, okay, dia memang tak kaitkan atau apa cara tertentu dalam memahami sifat tersebut dan tidak membataskannya dengan batasan tertentu. Sebaliknya bagi ahli bid'ah pula, Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, Mu'tazilah, pengikut Asim bin Atha, Khawarij, okay? Mereka semua mengingkarinya dan tidak memahaminya berdasar hakikatnya yang sebenar. Itu yang hakiki. Mereka beranggapan orang yang memperakui sifat-sifat Allah Ta'ala, Allah SWT tersebut sebagai orang yang berfahaman musyabbihah. Tiba orang tu faham kata Allah ada, awak tasbih Allah dengan makhluk. Kita kata tang mana? Kita kata ada dan kita sebut laisa kamitslihi syai'. Bukan kita nafikan apa maksud, tidak juga kita serupakan. Awak sekarang ni menafikan maksud. Alasan tak nak serupakan, lalu Allah Ta'ala nak awak nafikan maksud langsung. Kita tahu kita ada hak untuk nafikan maksud. Bagi kita faham Allah Ta'ala kata tentang dirinya, dan tak ada siapa lebih benar kata-kata banding Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lebih benar kata-kata banding Allah? Kau tak gambar Dan kelas mana gambar Okey. Saya datang kelas hari ni. Ustaz Adli tengah bebel Baik. Abang-abang kita gelak. Okey, baik. Tak apa. Anak-anak kau dia punya kerja. Baik. Okey, golongan ini dilihat oleh golongan yang mengisbatkan sifat-sifat yang terdapat dalam Quran kan sebagai golongan yang menafikan Tuhan yang disembah. Bagi kita anggap diorang menafikan Allah Ta'ala. Okey. Pendapat yang benar adalah pendapat orang yang berpegang dengan sifat-sifat yang terdapat dalam kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Betul pegang. Okay. Syekh Abu Usman As-Sabuni pula menjelaskan golongan ahli hadis yang berpegang dengan kitab dan sunnah mengenali Tuhan mereka berdasar daripada sifat-sifat yang diturunkan wahyu tentangnya atau diperakui oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan dipindahkan selepas itu oleh golongan yang dipercayai lagi adil kepada jenis yang berikutnya. Mereka mengisbatkan apa yang telah disebutkan apa yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya dan menerusi lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah mengubah ungkapan-ungkapan tersebut dari tempatnya. Okey, dia tak ubah. Tapi ada orang kata, ustaz kami itu jangan terjemah. Ada orang kata jangan terjemah. Kalau tak terjemah awak nak faham apa? Contoh macam sami'. Allah sami', apa maksud? Tak tahu. Apa sami' lah? Apa sami'? Sami'. Jangan cakap dia jangan cakap dengar. Itu masalah dia. Macam tadi kat tangan, jangan terjemah. Bersemayam istiwa yang baru keluar Quran baru kan. Yang dipanggil plagiat, plagiarize. Ambil Abdullah Basmih punya kitab Pimpinan Ar-Rahman tu, terjemahan Al-Quran Pimpinan Ar-Rahman terbitan Perdana Menteri, tukar kalimah yang asal. Kalau nak buat Quran baru, jangan pakai orang punya yang letak nama tempelan dibetulkan balik. Tak, buat kitab baru. Macam dia kata tukar Ar-Rahman Ansyistawa ke dalam yang asal Abdullah Basmih tulis Tuhan yang Maha Penyayang di atas aras bersemayam. Dia tukar Tuhan yang penyayang di atas aras beristiwa. Kalau kita tanya istiwa tu apa? Istiwa lah. Istiwa tu apa? Dia kata terjemah pun jangan. Kau tak terjemah pun nak faham apa? Sebab Allah Ta'ala takkan berkata-kata kepada manusia kecuali dengan apa mereka faham. Itu maksud dia. Cuma bagi Allah kita tahu tak ada bandingan, tak ada contoh. Itu yang beza dia. Baik. Okey, dia kata tak ubah mereka juga tak pernah mengubah ungkapan-ungkapan tersebut daripada tempatnya sebagaimana dilakukan oleh golongan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melindungkan golongan ahli sunnah daripada penyelewengan pengaitan dengan cara tertentu dan penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Tidak mereka ubah pemahaman, tidak mereka contohkan dengan contoh kepada makhluk. Itu yang Allah Ta'ala pelihara pada ahli sunnah. Imam Al-Baghawi menjelaskan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, thumma stawa 'alal arsh, kemudian dia Allah Ta'ala beristiwa
di atas arash atau bersemayam di atas arash. Golongan Mu'tazilah mentakwilkan istiwa iaitu bersemayam dengan istila, dengan perkataan menguasai. Tetapi golongan ahli sunnah menyatakan istiwa itu di atas arash adalah sifat bagi Allah tanpa membabitkan cara tertentu. Kita faham bersemayam, kita faham. Untuk manusia kita faham, untuk Allah Ta'ala kita tak tahu cara dia. Yang diorang ni bila diorang istilah, sebenarnya itu tak ada pernah datang daripada pemahaman bahasa Arab. Kebanyakan mereka ni cuma balik pada istawa jadi istaula. Istaula maksud menguasai. Istawa bersemayam, istaula menguasai. Kenapa diorang kita tukar pada menguasai? Pasal menguasai tadi tak ada terbayang dalam kepala kita. Contoh, menguasai dengan kuasanya. Problem dia pula, istilah istiwa dengan istaula ni akan membayangkan bahawa arash ini asal bukan dikuasai Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kuasai. Satu. Kedua, maksud istawa di istaula tadi datang daripada syair seorang lelaki Nasrani pada zaman Bani Umayyah bernama Akhtal. Dia bukannya orang zaman jahiliyah, bukan awal Islam, bukan zaman awal-awal zaman para sahabat. Dia datang pada zaman Bani Umayyah ketika bahasa dah rosak. Kita tahu bahawa kalau kita lihat balik pada sudut belajar nahu, grammar bahasa Arab, sering dirujuk kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, pembantu Ali bin Abi Talib, atau nama dia Zalim bin Amr. Zalim cakap apa nama dia itu? Zalim bin Amr atau Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang dia ni bila start zaman dia perkahwinan Arab dengan bukan Arab, kahwin campur berlaku, bahasa rosak. Anak dia lah yang mula-mula sekali kata pada bapa dia, ma ajmalul qamaru. Bila sebut ma ajmalu, maksud dia jadi apakah bulan yang cantik. Anak dia nak kata alangkah cantiknya bulan. Sepatutnya anak dia sebut ma ajmalal qamaru. Baris satu je, ajmalu jadi ajmala. Letak ma depan tu jadi ma takjub bila ma ajmala. Alangkah indahnya bulan. Kalau dia guna ma ajmalu, ma tu jadi ma istifham. Macam ma ismuka, ma ismu. Mana tukar? Jadi dia pula dengar anak dia cakap itu, dia kata salah ni. Mula dia sebut dalam Ramadan lah. Anak dia kata bukan, nak kata bulan tu cantik. So dia pun lepas tu kata pada anak dia, bukan macam cakap, dia ngadu kat Ali bin Abi Talib. Lepas tu perintahkan supaya dia buat titik bunyi pada Al-Quran. Okey, ini zaman Ali. Sedangkan Bani Umayyah datang belakang lagi lepas tu. So Akhtal ni seorang penyair zaman Bani Umayyah, bukan zaman Ali, zaman Bani Umayyah belakang lagi. Yang dia bersyair dengan satu syair, dia kata laqad istawal bishru 'ala al-iraq bi ghairi sayfin bidun sayfin wala damin muhraq. Telah menguasai Bishr bin Hakam itu ke atas Iraq dengan tanpa pedang atau darah ditumpahkan. Tapi sebenarnya terbalik, memang ditumpahkan darah. Tapi pengampu kan, dia mengampu nak khalifah bagi dia duit banyak sebagainya dengan syair dia sebut. Tapi syair inilah yang dipakai oleh golongan ahli bid'ah untuk kata istawa maksud istaula. Sedangkan lelaki ini bukan orang zaman jahiliyah, bukan awal Islam, bahkan zaman lepas rosaknya bahasa Arab. Jadi istaula ni bukan ada ruang pun sebenarnya. Mungkin depan lagi dia akan cerita lagi, tapi ini nak kena faham kan. Jadi bagi al-sunnah kita istawa sifat bagi Allah tanpa membabitkan cara tentu. Kita tak sebutlah cara macam mana. Yang wajib ke atas orang beriman dengannya dan menyerah ilmu sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Realiti dia tak tahu. Macam jawapan Imam Malik bin Anas ketika ditanyakan oleh seorang lelaki kan, istiwa kan, dia kan Imam Malik kata al-istiwa maklum, atau dalam riwayat lain ghairu majhul. Maksud dia aku tahu, engkau tahu, semua orang tahu maksud dia. Tapi bagi Allah Ta'ala wal kaifiyah majhul, tak diketahui. Atau ghairu ma'qul, tak boleh masuk akal sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan untuk dicontohkan. Wal imanu bihi wajib, iman wajib. Was su'alu anhu bid'ah.
tanya tentang cara tu, bidah, kau keluar. Dia halau keluar orang tu. Ini Imam Malik punya jawapan. Tak apa faham lagi. Dia bukan menafikan masalah. Maksud itu kita faham. Dia menafikan cara untuk kita faham. Cara kita boleh tahu sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Okey, ini baik kali kena ulang kalimah ni. Baik, C. Ijma' fuqaha dan ulama. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani anak murid kanan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dia ada 3 orang anak murid terkenal. Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan seorang lagi Zufur. 3 orang ni. Jadi dia penukil kepada ajaran fiqh Abu Hanifah. Tapi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, sehingga para ulama kata bila dia sempat jumpa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i debat dia jadi Syafi'i. Wallahu a'lam. Dia dikira antara orang yang sezaman Imam Syafi'i rahimahullah. Okay, apa dia kata? Murid kanan Imam Abu Hanifah menjelaskan fuqaha daripada timur sehingga ke barat bersepakat dari segi kewajipan beriman dengan Quran dan hadis yang dibawa oleh orang-orang yang dipercayai daripada Rasulullah SAW tentang sifat Tuhan tanpa melakukan tafsiran kaitan dengan sifat tertentu. Mentafsiran tu mana kita nak jelaskan dengan contoh-contoh, okay? Dan juga penyerupaan dengan sifat makhluk pun tak boleh. Dan kita ulang balik, kita faham kalimah tapi tak tahu cara. Mentashbihkan salah, membagaimanakan pun salah. Tapi kalimah kita faham, tapi Allah Ta'ala tak ada contoh. Macam mana dia mendengar tak ada contoh, dia melihat tak ada contoh. Macam tu juga dengan sifat-sifat yang lain. Sekali je lah, sama je. Nak awak nafikan buat apa? Kan awak nafikan. Masalah dia tadi pasal tajuk dia konon takdiskan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Dan sekali tak ada langsung. Bukan tak ada ni, tak ada langsung. Tuhan pun tak ada. Okey? Sesiapa yang mentafsirkan sesuatu sifat tersebut, bermakna dia telah terkeluar daripada apa dilakukan oleh Nabi SAW dan memisahkan diri daripada jamaah. Kerana dia telah menyifatkan sifat Tuhan dengan sesuatu yang tidak ada. Sebab bila dia bandingkan dengan makhluk, dia cuba terangkan mana mungkin dia lebih tahu tentang Allah banding Allah. Dalam penafian ataupun dia mengisbatkan dengan cara tertentu. Macam ini. Contoh dia kata, Allah mendengar macam habis. Allah bersemayam macam habis. Dia kata macam je habis. Sebab tidak ada ruang untuk dia bercakap sedemikian. Sebab Allah Ta'ala ghaib. Kita memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Mulk contohnya Allah Ta'ala kata, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Saja je dia tebuk kan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Semua orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib, bukan dengan nampak. Untuk mereka ada keampunan dengan ganjaran yang besar. Dan dalam surah Yasin, innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Lama tak baca Yasin lah, ikut Habib. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Engkau hanya mengingatkan sesiapa ikut peringatan. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Takut Tuhan penyayang dengan ghaib. Tak ada bandingan, tak ada contoh. Faham kalimah tak tahu cara, stop situ. Itu je. Once kita tafsirkan macam mana cara, maksud tafsiran itu adalah membagaimanakan cara, maka dia telah salah. Ibnu Khuzaimah menyebut, kami dan seluruh ulama yang menetap di Hijaz, Tihamah, Yaman. Hijaz ni macam ni, tanah Arab, dia ada 3 bahagian. Kalau kawasan yang dekat lautan Laut Merah, dia panggil Tihamah. Tihamah. Kawasan yang bukit tengah-tengah pada Madinah, Mekah, dipanggil sebagai Hijaz. Kawasan yang rata padang pasir selepas tu dipanggil sebagai Najd. Dia pada itu dia kena bagi 3 kawasan tadi. Ada Tihamah, ada Hijaz, ada Najd. So dia kata, kami dan seluruh ulama menetap di Hijaz, Tihamah, Yaman, Iraq, Syam dan Mesir, mengisbatkan bagi Allah apa yang diisbatkannya untuk dirinya sendiri. Kami berakui perkara tersebut
dengan lidah-lidah kami dan percayainya dengan hati-hati kami tanpa menyerupakan wajah Tuhan kami dengan mana-mana wajah makhluk. Dia kata Allah Ta'ala ada wajah. Ya, macam mana-mana kita nak bandingkan. Nabi, para sahabat tanya, hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Nabi kata, adakah kamu berhimpit-himpit, bersesak-sesak, ragu-ragu dengan bulan malam 14 yang tiada antara kamu dengan sebarang awan? Lepas tu Nabi kata tidak. Nabi kata lagi, adakah kamu berhimpit-himpit, bersesak-sesak, ragu-ragu pada matahari tengah hari yang tiada antara kamu dengan sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Nabi kata, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Nabi contoh kepada mereka apa? Bandingkan bukan Allahnya, cara diorang akan melihat Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Macam tu kamu akan lihat Tuhan kamu nanti, Nabi kata. So itu soalan para sahabat dah tanya. Cuma macam mana, kita tahulah. Kita tahu cara yang akan berlaku. Tapi kita tahu untuk kita. Untuk kita untuk Allah Ta'ala kita tahu. Macam ada geng-geng apa? Sedang kalam nanti dia main lawak, dia buat lawak. Dia ada, saya balas balik dia tak jawab. Saya kata apa? Dia kata tentang kalau habis tu kalau orang tu berada pada bukit paling tinggi dekat dengan Allah Ta'ala. Saya kata iyalah. Dia kata sebab macam tu. Saya kata sebab kita kan diajar oleh Nabi SAW, bila kamu minta syurga Firdaus yang teratas, Firdaus La'ala, syurga paling atas, paling tengah, di atasnya Arasy Ar-Rahman. Syurga tu paling mulia sebab paling dekat dengan Allah Ta'ala. Saya kata untuk bandingan kita makhluk, betul, ada manusia akan lebih tinggi daripada yang lain, ada yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala daripada yang lain. Untuk Allah Ta'ala tak ada bandingan lah. Allah Ta'ala tak boleh jadi macam kita. Macam kita ni, macam kalau saya dekat dengan dia, tak dekat dengan awak, itu saya. Tapi Allah Ta'ala tak dibandingkan dengan makhluk. Kita bincang tentang manusia, iyalah, memang manusia akan ada dekat. Lepas tu Nabi kata minta syurga Firdaus. Kalau tu awak minta lah syurga paling rendah, saya kata. Tu saya minta paling atas, awak minta paling atas. Dah? Bawah sekali, syurga paling bawah. Sebab tak ada beza. Untuk Allah Ta'ala ya tak ada beza. Untuk kamu ya ada beza. Jarak antara orang syurga ke syurga kan, Nabi kata ada 100 darjat. Setiap tingkat ada 100 darjat. Satu darjat ke darjat berikutnya, bumi sampai bintang yang paling atas. Ni kita, siapa yang atas kita Nuha? Paling atas lah paling mulia. So siapa paling atas, paling dekat lah. Takkan tak faham lagi. Untuk kita ya, untuk Allah tidak. Once kita kata saya dekat dengan dia, tak dekat dengan dia, itu saya sebab saya makhluk. Bila saya dekat dengan dia, tak dekat dengan yang tu. Allah Ta'ala tak ada bandingan tersebut. Sebab tu bagi Allah semuanya dekat, semuanya, hampir semuanya tak ada jarak. Untuk Allah, untuk awak memanglah ada jarak. Bawa kata tak ada jarak pula. Tak ada jarak. Minta syurga bawah sekali, tengok sampai tak agak. Itu saya apa, hantar contoh baik. Dia kata apa? Dia kata maha suci Tuhan kami daripada menyerupai para makhluk, dan maha suci Tuhan kami daripada ungkapan-ungkapan mu'attilah. Tuhan kami, maha suci Tuhan kami daripada menyerupai makhluk, maha suci Tuhan kami daripada ungkapan-ungkapan golongan yang mengabaikan sifat-sifat Allah. Dua-dua serupakan makhluk tak boleh, abaikan maksud Allah Ta'ala kata pun salah. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala apa mereka katakan. Sebab golongan yang mengabaikan seolah dia lebih tahu banding Allah Ta'ala tentang apa Allah Ta'ala kata. Allah tak kata, diorang kata Allah Ta'ala sedemikian. Sekarang Allah Ta'ala tak cakap pun. So kenapa orang mandai-mandai? Kita ahli sunnah, apa Allah Ta'ala kata ada, tapi tanpa serupa makhluk, tanpa kita bagaimanakan. Stop situ. Baik. Maha suci itu juga Tuhan kami daripada tidak wujud sebagaimana dipegang oleh golongan Mu'tazilah. Ni dengan Mu'tazilah, golongan yang tadi kita sebut tu, tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak berpisah. So tak adalah. Saya ingat sekali timbul tajuk benda ni kan. Tapi pasal ustaz tu dah jawab, kita tak mahu campur lah. Tentang ulasan tentang apa? Kata tak bertuhan.
Ada timbul tajuk sekali tu, tajuk tentang tak bertuhan. So dia kata macam, tengok golongan Wahabi ni menuduh orang tak bertuhan. Awak yang gatal cakap macam tu. Kalau siapa yang bodoh sekalipun dengar, faham. Tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Tak bercantum, tak berpisah. So kat mana? Tak ada. Tak ada. Bukan sebenarnya bukan tak ada. Kita ni lah dia. Wahdatul wujud lah, kita ni lah dia. Semua yang ada ni adalah dia. D, capital D bukan dia tak. Itu yang adalah sekali mengaku Tuhan tu. Sebab tu siapa-siapa belajar ilmu yang pelik-pelik macam style apa sifat 20 ni, banyak sangat yang datang last sekali tinggal solat. Berhenti solat sebab apa? Dia Tuhan dah. Macam mana dia solat kepada dia menyembah kepada yang dia mempunyai diri, ayat dia. Macam mana dia nak menyembah diri sendiri, apa dia yang mempunyai diri. Kita tak sebut diri sendiri. Dia pemilik diri, dia sembah diri sendiri. Buat apa? Dia pun dalam kita ada dia. Dalam dia ada kita semua. Ya, lagu M. Nasir. Tak, lagu M. Nasir tu itulah dia cerita dia. Sebelum Sidang Kalam bincang, kita lama bincang dah tajuk ni. Tinggal lama dah, basi. Lama dah tajuk ni. Tajuk apa lagu? Cermin Mimpi. Lagu apa? Dalam dia ada, dalam aku ada dia, dan dalam dia ada semua. Benda tu lama dah. Tajuk lagu Hud-Hud. Kawan-kawan kita duduk Yaman lama dah bincang tajuk ni. Ada kawan-kawan kita memang mengikut ajaran tersebut. Sampai last kali dia tinggal kan. Tapi dia kata itulah. Tajuk Hamzah Fansuri tentang tajuk apa 73 pintu, 73 jalan sampai saya sejalan kan. Yang dia kata Al-Gojo tangan pancung dulu tu Al-Hallaj. Kan dia kata Anal Haq. So, tahan, tunggulah, jangan pancung tu bagi aku ke kebenaran akhir ini untuk nyatakan semua benda. Itu sebenarnya lagu Wahdatul Wujud tu. Bukan dah baru, lama dah. Cermin Mimpi lagi. Di dalam dia aku melihat, dalam aku melihat dia. Dalam dia ada kita semua. Sebenarnya kita sama. Last sekali sembah berhala tu ayat. Minta dekat batu pun dia. Dengar kan ayat. Minta kat pokok pun tak apa. Sebab hakikatnya dia. Minta kat berhala pun tak apa. Sebab hakikatnya habis. Sebab tu kita lihat kesyirikan berlaku pada kumpulan ni sangat jelas. Kenapa dia buat? Sebab dia kata semua ni adalah dia, semua ni Tuhan. Sebab tu ayat yang dia kata tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak berpisah. Sebab alam ni dia. Itu asal sebenar kenapa jadi kaut. Orang kita tak faham macam apa hal dia kata ni. Sebab ada maksud kenapa dia cakap macam tu. But in the end, hujung tu nanti bila kita minta, tak? Minta pada wali, macam minta pada Allah jugalah. Sebab tu, wahai Tuhan tolonglah kami. Sebab apa boleh? Sebab kawan tu pun dia bertindak kepada alam semesta macam Allah Ta'ala. Sebab dia yang ni benda ni kadang-kadang kena perhatikan. Yang kau macam lepat dia, kau tanya balik, belajar sifat 20 lah tu. Dia kan belajar Tauhid 3. Betul? Tak saya tanya balik. Sebab ma'ani, salbiah, maknawiyah kan. Sa'adiyah, numadiyah pun ada lagi tu. Ini faham orang kita ni kadang macam pelik. Sebab realiti saya secara peribadi, memang saya, bapak saya dulu ikut tarekat. Saya ada kad Pertubuhan Ahli Sufi se-Malaysia. Serius, bapak saya dekat. Pergi ke Lengging, Negeri Sembilan, pergi ke mana entah, Batu Kurau, Solok dan sebagainya. Ni biasa pergilah. Saya tahu dah benda ni. Sebab tu dalam rumah saya yang syiar geng-geng tarikat ni, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi, Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku, wa ridhaka, ridhamu, matlubi, tuntutanku, pencarianku. Benda tu kat rumah tampal, gantung kat rumah saya. Ada benda tu besar-besar digantung. Dan syiar geng tarikat. Saya bukan tak tahu benda ni, bukan tak tahu. Kalau geng hakikat pun kita jumpa juga. Tapi tajuk tadi lah, pasal kenapa kita pada ahli sunnah tadi, kita
tak boleh last sekali jadi macam orang. Kita mengabaikan sifat Allah Ta'ala, berakhir dengan last sekali kita Allah. Itu realiti dia. Baik. Kerana menggambarkan Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Tadi kata last sekali Tuhan tak ada sifat. Tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini. Last sekali tak ada. Itu maksud dia. Maksud Allah Ta'ala daripada ungkapan dikeluarkan golongan Jahmiyah yang mengingkari sifat Tuhan kami, yang Allah Ta'ala sifatkannya dalam kitabnya dan menerusi lisan Rasulnya SAW. Imam Ibn Abdul Bar menyatakan, kami telah meriwayatkan daripada Malik bin Anas, Al-Auza'i, Sufyan bin Sa'id dan Ma'mar bin Rashid tentang tentang hadis berkaitan sifat Allah. Kesemua mereka menyatakan, berinteraksilah dengannya sebagaimana ia datang. Macam mana ia sebut, macam itulah kita patut berinteraksi dengannya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan, tidak ada khilaf dalam kalangan ahli nakli, ahli nukilan, baik yang sunni maupun yang bid'ah. Ahli nukilan ni maksudnya ahli hadis lah, ahli penukil bagi asar daripada hadis Nabi SAW. Tak ada khilaf bahawa mazhab salaf memperakui sifat-sifat Allah, melalukannya, itu menjalankannya macam mana ia datang, menyerahkan kepada orang yang memperkatakannya dan meninggalkan tak menafsirkannya. Serah pada Allah Ta'ala tentang apa yang dia kendaki. Tapi kita bukan tak tahu maksud, kita cuma serahkan masalah apa? Cara. Maksud kita faham Allah Ta'ala cakap tentang diri dia. Okay. Begitulah berita yang datang dari mereka, baik secara umum maupun secara terperinci. Ibnu Qudamah juga menjelaskan, mazhab salaf rahimahullah alaihim ialah beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-namanya yang Allah Ta'ala sifatkan di dalam ayat-ayat dan kitabnya, atau menerusi lisan Rasulnya tanpa sebarang tambahan pengurangan, pelanggaran batasan, pentafsiran dengan tafsiran tertentu, dan takwilan ilahi zahirnya. Takwilkan salah zahir pun tak boleh. Ketika menafsirkan ayat 54 surah Al-A'raf yang disebutkan sebelum ini, Imam Ibn Katsir menjelaskan ia menimbulkan banyak pendapat dan pandangan. Yang lebih utama ialah mengikuti mazhab as-salafus salih seperti Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Laits bin Sa'ad, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawih, dan juga lain-lain imam orang Islam baik dahulu maupun sekarang, iaitu melalukan tanpa mengaitkan dengan cara tertentu, penyerupaan dengan sifat makhluk, dan juga tanpa menafikan sifat-sifat tersebut. Jangan nafikan, jangan ada kaedah faham, kaedah cara nak terjemahkan ataupun cara tafsiran, tidak juga kita mencontohkan dengan makhluk. Contoh dengan makhluk tak boleh. Guna kaedah tentu, kata cara dia macam ni, cara dia macam tu, tak boleh. Demikian juga nafikan sifat itu pun tak boleh. Itu maksud yang betul. Baik. Pendapat para ulama tentang takwil, wallahu alam. Sini. Nak buat 2 jam boleh je, pukul 12 balik kan. Ganti-ganti mula lah. Baik. So kita berhenti sini. Ada soalan? Tentang ayat tersyabihat dan mukamat. Macam mana penasihan al-kalam? Sebenarnya mutasyabihat dan muhkamat, kalau kita lihat dalam Quran Karim ayat ke-7 surah Al-Imran, kan, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah Ta'ala yang turun kepada kamu kitab, minhu ayatun muhkamat, daripada kitab tu ada ayat-ayat muhkamat yang maksud dia pengertian dia adalah tepat, tidak ada sebarang percanggahan ataupun maksud lain. Hunna umul kitab, ia adalah ibu kitab. Wa ukharu, dan yang lain mutasyabihat, sama-sama. Allah Ta'ala kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang hati mereka ni bengkok, fa yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka akan ikuti apa yang sama-samar daripadanya. Ibtigha al-fitnati, kerana inginkan untuk menguji-uji
wabtigha ta'wilihi. Anda ingin untuk menjelas atau mentakwilkannya. Allah Ta'ala kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak mengetahui akan takwil yang kecuali Allah Ta'ala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang teguh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Mereka katakan beriman dengannya semua daripada Tuhan kami. Jadi secara sudut asal memang ada ayat, ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ni memang dari segi masalah. Kalau kita mutasyabihat tadi contoh macam Ashabul Kahfi, apa dia punya anjing dia jantan betina, itu mutasyabihat lah. Ataupun macam kalimah huruf-huruf Quran, nun, qaf, kan, yasin, toha sebagainya, apa maksud dia, itu mutasyabihat lah, yang kita tak tahu pun untuk maksud dia, kita tak nak gambarkan. Adapun tentang asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang diorang kata mutasyabihat, hanyalah bagi orang-orang yang tak faham kaedah ayat Syura ayat ke-11. Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala ni tiada seumpamanya satu benda pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala isbat untuk diri mendengar dan melihat, tapi dia tak ada contoh macam mana yang itu maksud asal nak diberitahu pada kita. Dia bukan maksud dia bila ada tentang Allah Ta'ala berkata-kata mutasyabihat, tak ada. Lihat wajah Allah Ta'ala mutasyabihat, tak ada. Semua dalil-dalil datang mengatakan itu adalah muhkamat. Sebab bila ada penjelasan daripada Quran sendiri tentang tajuk tersebut, ini bagi muhkamat lah, bukan mutasyabihat. Bagi diorang kata tangan Allah itu mutasyabihat. Siapa kata mutasyabihat? Kalau mutasyabihat, nasib para sahabat dahulu akan keliru dah awal lagi. So para sahabat tak keliru, maksudnya awak keliru, awak masalah. Awak yang merupakan Allah dengan makhluk. Sebab dalam Quran kan kita ada dah guideline kita tentang apa asma' dan sifat Allah Ta'ala. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Macam Imam Malik kata, istiwa maklum, kaifiyah majhul. Sebab balik pada tadilah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. So kadang-kadang bila orang tu balik pada itu, yang mutasyabihat betul tu, macam saya kata lah, alif lam mim, apa dia? Tak tahu. Alif lam mim tu apa, tak tahu. Kalau kata contoh macam mursalat, angin ke, kuda ke, malaikat ke, tak tahu. Macam wal asri, demi masa ke demi waktu asar? Boleh jadi boleh jadi B. Kalau awak tak tahu pun tak apa. So, balik pada asal yang macam ni tak diketahui, tak apa. Tak diketahui Ashabul Kahfi tu punya negeri kat mana, tembok Ya'juj dan Ma'juj kat mana, dah roboh ke belum, kan? Yang tak lama lagi kan orang tak bincang-bincangan, ada orang kata dah habis dah campur aduk dah. Lepas tu saya kata awak kau Ya'juj Ma'juj. dia punya ayat kan, sebab tembok tu akan runtuh sebelum kiamat. Nabi Isa AS berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan kita beri kepala kata dah keluar lah. Ada geng-geng apa teori konspirasi, dia kata dia kata Yahudi itulah Ya'juj Ma'juj pula. Kita macam garu kepala, kau biar benar kan, yang ini kumpulan ada zaman Nabi lagi. Itu sebab saya kata konspirasi, kan konspirasi konspirasi. So jadi yang ini mutasyabihat lah. Bila dia akan jadi, macam contoh macam bila tentang apa, bila tanda Allah Ta'ala datang tak diterima lagi taubat, apa tanda tadi, itu yang panggil mutasyabihat. Tak diketahui maksud dia mana satu. Tapi kalau pada sudut macam asma' dan sifat Allah Ta'ala, mana mungkin Allah Ta'ala bagi tahu kita, suruh beriman dengan dia, tetapi dia tak bagi tahu cara betul. Jangan kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. So kalau anda kata tentang iman Allah Ta'ala jadi sama-sama, betul ke iman? Mungkin betul, mungkin tidak. Masalah lah. Menunjukkan bahawa benda tu luar keupayaan kita. So bila luar keupayaan, mustahil Allah Ta'ala isbatkan dengan tajuk tadi dengan ayat mutasyabihat tentang diri dia. Tak. Semua difahami. Sebab tu bila kita beriman tentang sifat asma' sifat Allah Ta'ala, untuk kita beramal. Sebab tu kalau orang tu kata ayat mutasyabihat, dia salah. Sebab dalam Quran dah bagi guideline. Macam Imam Malik kata, istiwa maklum, kaifiyah majhul, iman wajib, soal bid'ah. Faham okey, baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.